masa waktu mana kita melalui sakarat. Masa waktu mana kita melalui sakarat, masa tersebut masa yang penting yang kita belajar sebelum daripada ini. Kemudian lepas pada itu kita akan melalui kematian. Dan bila kita melalui kematian, kita mula mendapati semua amalan-amalan kita sudah terhenti. Kecuali beberapa amalan-amalan yang kita masih lagi berfungsi, amalan-amalan yang berfungsi walaupun kita dah meninggal dunia. Amalan yang berfungsi untuk diri kita, antaranya anak yang soleh, antaranya sahabat-sahabat yang baik, kemudian doa-doa orang yang masih lagi untuk berterusan pada diri kita saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Kemudian lepas pada kita masuk dalam kubur, bagaimana keadaan kita dalam kubur di saat tersebut? Kita mula menuai segala hasil-hasil yang kita buat di atas dunia. Dunia ni tempat yaumul amal. Manakala kubur yaumul jaza, hari yang Allah akan mula balas. Bila kita faham konsep ini, dunia ni tempat kita beramal. Kita diajar supaya buat kulit malu. Fasayarallahu amalakum wa rasulih. Berbuat amalah dalam hidup kamu. Segala amalan kamu akan dipertontonkan di hadapan Allah dan juga Rasul. Bila kita masuk dalam kubur saja, maka kita nampak yaumul jaza, hari yang Allah mula balas setiap amalan-amalan yang kita kerjakan. Tapi para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita masuk dalam kubur, maka kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman baru yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dan sampai pada kita. Untuk kita nak melengkapkan diri kita kepada pengalaman baru ini, maka perlu kita faham sekarang ini apa benda yang perlu kita buat dan apa benda yang kita kena faham bagaimana untuk kita nak selamat di waktu mana kita berada dalam kubur itu sendiri. Tuan-tuan, bila kita masuk dalam kubur, kita kena tahu bahawa amalan-amalan kita ni akan mengelilingi diri kita. Di waktu tersebut, kita ni akan kedengaran tanah kubur mula bercakap dengan kita. Manakala kubur akan berbicara kepada setiap mayat-mayat yang diletakkan di dalam kubur ini. Ini tajuk yang kita masih lagi nak bincangkan pada malam yang baik ini. Baik, Abdullah bin Ubaid berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang mayat itu duduk dan mendengar langkah kaki orang yang menghantarnya. Bila letak saja jenazah dalam kubur, kita dengar duk langkah kaki orang yang di atas kubur kita, yang menghantar kita. Tidak ada yang berbicara lebih awal daripada lubang kuburnya. Tak ada suara-suara yang bercakap lebih awal daripada lubang kuburnya sendiri akan mula bercakap. Yang disebut ni lah, saat itu lubang kubur akan mula berkata kepada anak Adam, kamu tak dengar apa-apa pun lagi di saat itu kecuali lubang kubur akan bercakap dengan anak Adam. Wahai anak Adam, bukankah kamu telah diperingatkan untuk berhati-hati terhadap diriku, juga terhadap kesempitanku, himpitanku, bau busuk yang berada dalam aku, keseraman dan cacing-cacingku. Sudahkah kamu mempersiapkan diri kamu untuk semua itu? Apa pula yang kamu persiapkan untuk itu? Dia tanya, untuk aku ini sendiri. Katanya, lubang kubur mula bercakap kepada mayat. Waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, ada tak orang bagi tahu tentang suasana dalam kubur ini? Wahai jenazah, atas dunia dahulu, ada tak orang ingatkan kamu terhadap bagaimana diriku dalam kubur ini? Lubang kubur ni macam mana? Kamu pernah orang cerita tak tentang lubang kubur itu bagaimana? Kemudian juga terhadap kesempitan dalam kubur ini. Kubur tanya kepada mayat tersebut. Kemudian himpitan kubur sekejap lagi yang kamu akan lalui, baik bau busuk, keseraman dan cacing-cacingku. Sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk semua itu? Kubur tanya, kamu bersiap tak bersiap? Sewaktu mana kamu hidup atas dunia, terhadap semua yang aku sebut sebentar tadi, terhadap yang disebut dengan soal jawab dalam kubur, cacing-cacing yang banyak, ulat-ulat yang banyak dalam kubur, apa pula yang kamu persiapkan untuk diriku? Kubur tanya demikian. Yang ini disebut dalam hadis riwayat Abi Ad-Dunya. Dituturkan oleh Ibnu Abi Shaybah dalam musannif riwayat daripada Abdullah bin Amr. Dia mengatakan bahawa sesungguhnya apabila seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, kubur itu akan berkata kepadanya, wahai anak Adam, bukankah kamu telah mengetahui
bahawa aku adalah rumah bersendirian, rumah yang gelap dan rumah kebenaran. Wahai anak Adam, apa yang menyebabkan kamu lupa kepadaku? Bukankah kamu semua berjalan di atasku sendirian di atas dunia dahulu? Kubur ni sebut pada anak Adam ini. Anak Adam, bukankah kamu tahu kubur-kubur ni rumah yang bersendirian? Kamu tahu kan? Atas dunia lagi orang beritahu pada kamu. Bila kamu masuk dalam kubur, kubur ni rumah yang menyendiri. Senyap je seorang-seorang dalam kubur tersebut. Rumah yang gelap dan rumah kebenaran. Bila masuk dalam kubur, berjumpa terus dengan kebenaran-kebenaran yang kita lalui sepanjang kita hidup di atas dunia. Atas dunia ni kan, kadang-kadang orang caci maki kita, kita tak boleh nak jawab apa-apa. Kadang-kadang kan, bila masuk dalam kubur kita tengok pahala kita ni bergunung-gunung pahala kita. Datang daripada mana? Daripada orang yang buat jahat pada kita di atas dunia. Kemudian orang caci maki kita, tapi kita dalam kubur, kita dapat balik yang disebut dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dua ni kan kita dengar orang caci maki orang ni, orang kata pada orang ni dan sebagainya. Jangan layan. Saya nak cadangkan pada orang yang kena caci maki ni, supaya kalian jangan layan. Jangan layan kata-kata orang yang mencaci. Kita teruskan berbuat baik. Jangan kita ni, jangan dalam hidup kita ni mengambil berat terhadap kemuncup-kemuncup dalam perjalanan hidup kita. Kemuncup-kemuncup ni kan, kadang-kadang kalau kita berjalan lintas padang, bila kita lintas padang yang jauh tersebut, tiba-tiba kita tengok ada kemuncup-kemuncup yang melekat di pakaian kita. Jangan berhenti, terus jalan. Jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti, lambat sampai nanti. Dalam hidup kita sama juga. Bila orang caci maki kita, orang kata macam-macam gaya pada kita, orang tulis dalam Facebook, orang buat macam-macam gaya, jangan layan. Jangan layan di kalangan kita. Yang penting pada diri kita ni apa dia? Kita ni tahu, lepas pada kita masuk dalam kubur nanti, kita jumpa balik kebenaran itu. Orang nak kata kita nak menunjuk ke, orang nak kata kita ni nak apa pun, kita tak payah peduli dalam hidup kita. Yang pentingnya kita ni dapat kebenaran. Bila kita dapat kebenaran? Bila dalam kubur sekejap lagi. Masuk dalam kubur, kita berjumpa demikian. Wahai anak Adam, katanya kubur, apa yang menyebabkan kamu lupa kepada aku? Kamu hidup atas dunia ni, benda apa yang menyebabkan kamu jadi lupa pada aku? Bukankah kamu semua berjalan di sekitarku sendirian? Yang kamu jadi lupa sangat ni terhadap kubur ni kenapa? Katanya kubur. Yang sedangkan dalam hidup kamu kan, kamu berjalan bersendirian. Tentulah dalam diri kamu tadi, dalam hidup kamu ni, kamu akan menghadap depan Allah seorang-seorang. Sebagaimana kamu atas dunia, jalan ada satu ketika kamu jalan sendiri-sendiri, sekarang pun sama juga pada diri kamu. Jika mayat itu mayat mukmin, akan diberi keluasan dan keselesaan kepadanya. Bila jenazah, mudah-mudahan kita lah, jenazah mukmin, masuk dalam kubur, rasa lapang dan tenang terus. Dijadikan hijau tempatnya. Sekitar kita ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Berubah jadi warna hijau yang cantik, dan akan dibawa naik ke syurga nyawa ataupun roh orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dituturkan juga riwayat daripada Yazid Ibnu Syajarah bahawa kubur akan berkata pada orang kafir dan pembuat kejahatan, orang kafir dan juga orang yang berbuat kejahatan di atas dunia. Kubur akan sebut, bukankah kamu telah diingatkan akan gelapnya diriku ini? Kamu atas dunia dahulu, kan orang sentiasa beritahu kubur-kubur ni gelap, kubur-kubur ni sempit, dan keseramanku, seram, berada dalam kubur ni seram. Seram kerana kamu seorang-seorang. Keterasinganku, kesempitanku, dan juga ketertutupanku ini sendiri. Kubur sebut demikian. Kamu tidakkah orang bagi tahu dah pada kamu atas dunia dahulu, kubur-kubur ni gelap gelita, kemudian seram pula tu, kemudian penuh keterasingan, jauh daripada orang. Kubur ini sendiri, kesempitan dan juga ketertutupan yang berlaku dalam kubur ini sendiri. Sementara daripada Ubaid Ibn Umar dituturkan bahawa tidak ada seorang pun yang meninggal melainkan lubang kuburnya akan berseru kepadanya. Mana-mana orang meninggal dunia, kubur tu panggil dah nama dia. Panggil nama dia. Aku adalah rumah yang gelap, dan aku tempat menyendiri. Jika dalam hidup kamu benar-benar taat kepada Allah, hari ini adalah rahmat untuk kamu.
Kubur sebut demikian. Jenazah terbaring je jenazah. Jenazah terbaring. Kemudian kedengaran daripada kubur tersebut, aku rumah yang gelap. Aku rumah yang terasing. Dan kamu akan, kalau kamu taat pada Allah, hari ini merupakan rahmat yang Allah sediakan untuk kamu. Jika dalam hidup kamu berbuat maksiat kepada Allah, hari ini adalah hari siksaan bagi kamu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian aku adalah rumah yang barang siapa memasukinya dalam keadaan taat pada Allah, dia akan keluar dalam keadaan bahagia. Kubur sebut demikian. Aku ni siapa-siapa yang masuk dengan keadaan yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan keluar bangkit balik dengan penuh, yang namakan dengan penuh kebahagiaan. Sebaliknya barang siapa yang masuki aku dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan keluar darinya dalam keadaan yang rugi waktu mana dia bangkit di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni kita kena faham. Kubur ni sebut demikian pada setiap orang. Jadi kita ni jangan pedulilah dengan kata-kata orang. Jangan sibuk diri kita ni jadi lemah tu badan kita. Kenapa dia? Kerana dengar kata orang. Kata kubur tak nak dengar. Ni kata-kata kubur. Kata-kata kubur pada kita apa dia? Kamu dalam hidup kamu fokus bagaimana nak jadikan kamu bahagia dalam kubur ni. Betul, saya pernah tanyakan pada jemaah-jemaah sekalian, pernah tak kita duduk dalam atas dunia ni, kita fikir macam manalah kita di waktu mana malam pertama di alam barzah. Macam manalah kita saat mana keluar ular-ular sebanyak lebih kurang 70 ekor ular yang keluar melilau, kemudian melilit tu badan kita ni. Macam mana kita nak padamkan ular-ular tersebut? Pernah terbayang tak dalam hidup kita? Macam mana kita dalam kubur nanti sunyi je dalam kubur, senyap je, gelap je dalam kubur. Kemudian ditanya soalan, dengan penjaga yang tanya soalan tu bawa cemeti yang besar untuk dipukul dan dipalu. Sekali je robek tersebut, sekali digigit ular, robek habis daging-daging tu badan ini sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya barang siapa yang masuki dalam keadaan yang dia bermaksiat pada Allah. Ingat betul-betul ni. Siapa-siapa yang mati di saat mana dia mati itu, dia sedang berbuat maksiat pada Allah. Mati. Nescaya dia akan keluar dalam keadaan yang rugi, habis pahala-pahala yang dia buat. Kemudian dengan amalan jahat dia, kematian dia tadi membawa dia untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jabir mengatakan, sesungguhnya kubur itu mempunyai lisan yang digunakan untuk berbicara. Jabir sebut, kubur-kubur ni ada lidah yang boleh keluar suara. Dia berbicara, kubur akan sebut apa dia? Wahai anak Adam, bagaimana kamu telah melupakanku? Kubur ni sebut, macam mana kamu boleh melupakan aku? Bukankah kamu mengetahui bahawa aku adalah orang yang menyeramkan? Kubur-kubur ni tempat yang paling seram pada diri kamu. Rumah pengasingan, rumah cacing dan rumah yang sempit, kecuali yang diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita lah insyaAllah. Tanah kubur ni sebut, kamu kena faham bahawa anak Adam, aku ni boleh, bagaimana kamu hidup khayal sangat kamu sampai kamu terlupa terhadap kubur. Terlupa dalam hidup kamu kerana sibuknya kamu dengan urusan dunia, sampai kamu tak bersiap untuk saat mana kamu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang saya tengok orang kita kan, lekanya hidup sampai lupa kepada saat mana dia masukkan rumahnya dalam, dimasukkan jasad dia dalam kubur ini. Kerana leka dengan dunia. Dunia ni melekakan dalam hidup masing-masing, kecuali orang yang dia telah fokus perjalanan hidup dia agar Allah menerima amalan-amalan dia tersebut. Seorang ahli fiqh, penganut Imam Hanbali, Abu Bakar Ibn Abdul Aziz Ibn Ja'far, dalam kitab Al-Musani fil fiqh mengatakan bahawa Ismail Ibn Ibrahim Asy-Syairazi berkata kepadanya, dia mengatakan bahawa Muhammad Ibn Hamad berkata sebagaimana berikut. Pernah dibacakan kepada Abdul Razak, sementara aku di sana, aku hadir di sana. Riwayat daripada At-Tawun yang diterima daripada Al-A'masi. Al-A'masi menerima daripada Al-Manhal bin Amr. Al-Manhal bin
Al-Amru menerima daripada Zazan, sementara Zazan menerima daripada Al-Barra. Dia menuturkan, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu jenazah. Dia cerita demikian. Kami pernah bersama dengan Rasulullah menghantar jenazah. Kami mendapatkan kubur belum digali. Bila sampai dekat kubur, jenazah dah sampai, tapi kubur tak digali lagi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun ikut duduk di sekeliling kubur yang nak digali itu. Lalu baginda bersabda bahawa jika seorang mayat telah diletakkan di dalam kubur dan lubang kubur pun telah ditutup dengan tanah itu akan berbicara kepadanya. Bukankah kamu mengetahui bahawa aku adalah manusia? Aku merupakan rumah yang menyeramkan, rumah pengasingan dan rumah yang penuh dengan ulat-ulat dan cacing-cacing. Lalu apa yang telah kamu persiapkan untuk diriku ini? Ditanya terus, kamu tahu kan tanah kubur ni merupakan tanah yang pengasingan? Kamu tahu kan dalam ini tempat yang menyeramkan? Kamu tahu kan dalam kubur ini rumah yang penuh dengan ulat-ulat? Lalu apabila ditanya, lalu mereka menjawab ya tersebut. Lalu apa yang kamu persiapkan untuk saat kematian dalam kehidupan kamu? Disebut lagi, Bilal Ibn Sa'ad mengatakan bahawa setiap kubur akan berseru. Setiap kubur ni akan memanggil, aku adalah rumah pengasingan. Aku merupakan rumah yang terasing, rumah cacing dan rumah yang menyeramkan. Katanya kubur ini, aku adalah salah satu lubang neraka ataupun salah satu di antara pada taman-taman syurga ini sendiri. Sesungguhnya jika seorang mukmin telah diletakkan di dalam kuburnya, bumi yang di paling bawah akan mula berucap. Ini satu riwayat cerita. Bila jenazah letak je dalam kubur ni, bumi yang paling bawah tu akan bercakap. Dekat dengan neraka. Kat bawah ni, paling ujung tu dipanggil neraka. Bawah sekali. Bumi yang paling bawah tu yang akan sebut pada orang yang hidup ni, demi Allah yang aku sangat menyukai ketika mana kamu masih berjalan di atasku ini. Lalu bagaimana jika kamu telah masuk ke dalam perutku? Jika aku menjadi wali kamu, kamu akan mengetahui apa yang akan kulakukan untuk kamu. Lalu lubang kubur itu melapangkan dirinya untuknya sejauh pandangan mata di saat yang demikian. Jika mayat seorang kafir telah dimasukkan ke dalam lubang kubur, kubur itu akan berkata padanya. Kubur akan bercakap dengan jenazah ataupun jenazah mayat orang kafir. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku benci sewaktu mana kamu hidup di atas dunia, sedangkan kamu berjalan di atasku. Tanah kubur ni sebut, aku paling benci pada kamu, paling benci pada diri kamu, sedangkan kamu berjalan di atas aku. Jika aku menjadi wali kamu, kamu akan mengetahui apa yang akan aku lakukan pada kamu tersebut. Lalu lubang kubur itu pun menyempitkan dirinya dengan himpitan yang dapat mematah dan menghancurkan tulang rusuk di kalangan seorang hamba ini. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Ibn Abbas menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bersiaplah menghadapi kubur. Kamu sekalian semua, setiap hari kubur akan berkata pada kamu sebanyak 7 kali. Wahai anak Adam yang lemah, sayanglah diri kamu dalam hidup kamu ini sebelum kamu bertemu denganku. Kemudian tidakkah engkau mahu disayangi dan dilindungi dalam hidup kalian? Disebut demikian. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya dan Ibn Al-Mundah hadis daripada Umar Ibn Zar. Dia mengatakan bahawa jika seorang mukmin memasuki lubang kuburnya, bumi akan berseru, apabila dia ini seorang yang taat, apakah dia ini seorang yang taat ataupun derhaka? Bila masuk saja hanah dalam kubur tersebut, akan kedengaran terus, dia ni yang derhaka ke orang yang taat ni. Dia sebut demikian kalau orang yang saleh ini. Kemudian jika dia seorang yang saleh, akan ada yang berseru di tepi kuburnya, berubahlah kembali menjadi hijau dan jadikanlah engkau penyayang untuknya. Ada orang tanya, kenapa tidak warna oranye ustaz? Warna hijau misal contoh. Ada orang tanya, kenapa tidak jadi warna lain, tapi warna hijau juga disebut.
Hijau ni dipanggil lambang syurga, dipanggil lambang syurga. Orang yang dalam syurga, Allah jadikan pada diri dia kenikmatan dia tu, salah satunya nikmat warna hijau. Ya Allah jadikan demikian. Mudah-mudahan kita dapat demikian. Dia benar-benar orang yang baik bagi Allah dan sebaik-baik orang yang dikembalikan pada kami. Tu nak sebutnya gambaran bagaimana dikembalikan balik kepada bumi. Setelah itu bumi berkata, sekarang saatnya dia memperolehi karamah, sekarang dia dapat kemuliaan. Maka masih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya kali ini hadis daripada Muhammad Ibnu Sabih, dia menuturkan, pernah sampai kepadaku berita bahawa apabila seorang telah diletakkan di dalam kuburnya, bila letak dia jenazah seorang dalam kubur, lalu dia akan diseksa atau mendapat sesuatu yang tidak disukainya, nescaya kuburnya akan berseru kepadanya. Bila masuk dalam kubur, tahu-tahu kena seksa, kubur ni akan berseru pada dia, wahai orang yang datang setelah mana saudara-saudaranya, pelajaran apa yang telah kamu ambil daripada kami? Orang yang baru datang ni, sebelum daripada ni saudara-saudara kamu telah datang kan, kamu belajar daripada kami ni apa dia? Bila kamu hantar jenazah sebelum daripada ni, kamu mandikan jenazah sebelum daripada ni, hari ni kamu belajar apa daripada orang yang sebegini? Mengenai kematian kami, mengenai kematian kami yang lebih awal daripada kamu ini, apakah kamu pernah memikirkannya? Kamu tengok kan, orang tu mati, orang ni mati, kamu fikir tak macam mana kematian mereka tersebut? Tidakkah kamu mengetahui putusnya amal kami di sini ketika mana kamu masih lagi hidup? Lalu seluruh kubur berkata, wahai orang yang tertipu dengan muka bumi, apakah kamu telah mengambil pelajaran daripada keluarga kamu yang sudah meninggal di dalam perut bumi? Ditanya demikian. Ditanya, tidakkah kamu mengetahui putusnya amal kamu di waktu mana, ketika mana kamu masih lagi hidup? Lalu seluruh kubur berkata, wahai orang yang tertipu dengan muka bumi, apakah kamu telah mengambil pelajaran dan keluarga kamu yang sudah meninggal di dalam perut bumi? Kamu ambil pelajaran tak? Yang pernah ditipu dunia sebelum diri kamu, yang setelah itu ajal mengiringi mereka ke kubur, sementara kamu sendiri melihatnya dibawa ke rumah kematian dalam hidup mereka tersebut. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang paling banyak mengingati kubur, dia akan mendapati kubur itu sebelah salah satu di antara taman pada taman-taman syurga. Ni Sufyan Ats-Tsauri sebut, siapa-siapa yang dalam hidup dia sentiasa ingat tentang kubur, kubur itu akan jadikan taman pada taman-taman syurga padanya. Sebaliknya, barang siapa yang lupa mengingati suasana akan berlaku dalam kubur, dia akan mendapati kubur itu sebagai salah satu di antara lembah pada lembah-lembah neraka itu sendiri. Allahu Akbar. Jangan begitu arahan sekian hidup kita ni. Saya ulang banyak kali, fokus sikit. Perjalanan hidup kita ni biar nampak yang kita mesti dapat, yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Biar masuk dalam kubur, kubur ni jadi lapang jadi kubur untuk diri kita. Yazid Al-Ruqashi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib menceritakan, pernah sampai padaku berita bahawa jika seorang mayat telah diletakkan di dalam kuburnya, dia akan dikelilingi oleh amal perbuatannya. Siapa-siapa jenazah dia diturunkan dalam kubur, waktu mana letak dalam kubur, amalan ni akan iring tubuh badan dia, akan berada di sekitar tubuh badan dia. Kemudian amal-amal itu ditakdirkan dapat berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan bercakap, amal-amal dia tu akan bercakap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia berkata, wahai hamba Allah yang sendirian dalam kuburnya, telah terputus darinya teman dekat dan keluarga, tidak ada yang lebih lemah lembut kepada kamu selain daripada kami. Lalu Yazid menangis seraya berucap, keberuntungan bagi orang yang temannya adalah orang yang saleh, dan kerugianlah bagi orang yang bertemankan adalah orang-orang yang jahat dan juga orang-orang yang melakukan maksiat ini sendiri. Atas dunia kita ni, jaga-jaga diri kita, jangan berkawan dengan orang yang taleh, yang jahat, orang yang dalam keadaan kufur pada Allah. Berkawan dengan orang saleh dalam hidup kita, kawan. Sementara itu dalam Syu'bul Iman, Imam Al-Baihaqi menuturkan hadis daripada Anas Ibn Malik. Dia mengatakan, mahukah kamu kalau aku memberitahu mengenai 2 hari 2 malam yang belum pernah didengari oleh makhluk sepertinya?
pertama disebut hari datangnya pembawa berita iaitu malaikat, hari saat kematian daripada Allah, baik yang memberitahu keredaan maupun kemurkaan Allah. Tu hari yang kira-kiranya hari dua hari dua malam yang belum pernah didengari oleh makhluk ini. Cerita apa dia? 2 hari ni. Hari pertama, hari kematian. Hari kedua, hari yang di dalamnya kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hari kedua, hari yang kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat itu kamu mengambil buku catatan kamu, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri kamu. Malam yang pertama adalah malam yang menginapnya seorang mayat dalam kuburnya. Ini cerita mengenai malam pertama. Di dalam kubur, seorang berada dalam kubur. Malam kedua adalah malam yang pagi harinya adalah hari kiamat, yang tidak ada malam setelahnya. Malam kedua, malam yang bangun-bangun, esok berlaku kiamat. Malam terakhirlah yang disebut dengan malam hari Khamis, malam Jumaat. Itu malam terakhir dalam hidup. Dua hari yang tak pernah didengari oleh manusia, 2 malam yang tak pernah didengari oleh manusia. Hari yang pertama, hari yang disebut dalam kitabnya ialah hari yang datangnya malaikat mula berdiri untuk cabut nyawa kamu. Hari yang kedua, hari yang kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malam pertama, malam yang menginapnya seorang mayat dalam kuburnya. Cerita bagaimana malam pertama di barzah. Kemudian malam kedua adalah malam yang pagi harinya adalah hari kiamat. Malam kedua, malam terakhir di atas dunia. Pagi esok berlakunya kiamat yang tidak ada malam setelahnya yang akan berlaku pada setiap di kalangan kita. InsyaAllah kita akan mulakan cerita malam-malam di barzah. InsyaAllah cerita-cerita tentang mengenai fitnah kubur yang akan dilalui dan pertanyaan malaikat-malaikat di dalam kubur di saat mana kita masuk di dalam kubur ini sendiri. Kita berhenti setakat inilah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, saya sekali lagi saya nak umumkan tuan-tuan terhadap yang disebut dengan tabung bantuan Ramadan ini. Kita dah mula buka di tabung matan ini sendiri untuk kita bagi sumbangan kepada sahabat-sahabat kita yang masyarakat-masyarakat kita yang dalam keadaan yang mereka ni sendirinya dalam keadaan yang payah dapat bantuan-bantuan. Jadi saya dengan sahabat-sahabat saya menggerakkan program ini, program untuk berbuka puasa. Kita bagi makanan-makanan, kita bagi yang disebut dengan kita bagi yang perlu kita sediakan di kalangan kita. Alhamdulillah, insya-Allah kita bagi sumbangan sebegini, mudah-mudahan dia akan dapat manfaat kepada mereka berbuka puasa, kita dapat pahala daripada mereka berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita infak nasi bungkus. Nasi bungkus ni, nasi bungkus untuk berbuka puasa. Dan dengan tajuk kalian menyumbang, kami menyedia mukmin berbuka dengan ceria, insya-Allah. Insya-Allah kita harap dengan sumbangan RM10 untuk berbuka puasa, RM6 untuk bersahur. InsyaAllah kita akan siapkan makanan, kita serah pada mereka tersebut. RM10 seorang mereka makan dengan berbuka puasa ni. Pahala-pahala ni berterusan untuk diri kita insyaAllah. Tuan-tuan, kitanya dalam siri kita untuk frontliner ni, di mana kita telah menyumbang pada di kalangan kita ni sejak daripada berlaku PKP ni sebanyak lebih kurang 33,000 bungkus, 33,533 bungkusan nasi. Alhamdulillah. Setakat ni lah kita telah sampaikan. Ni semua daripada sumbangan tuan-tuan yang masukkan duit nasi itu. Kemudian lepas pada tersebut kita agih-agihkan. Alhamdulillah. Di kalangan kita ni mudah-mudahan 33,000 orang ni yang akan mendoakan setiap di kalangan kita insyaAllah. Di kalangan kita demikian insyaAllah. Dan kemudian tuan-tuan bolehlah berhubung. Bila tuan-tuan masuk dia dalam akaun matan tu, tuan-tuan masuk terus 013-906-1204 untuk nasi bungkus. Tapi untuk tabung bantuan Ramadan ini, untuk masyarakat kita yang susah-susah di perkampungan dan sebagainya tersebut, tuan-tuan masukkan duit dalam tabung ini. Kemudian lepas pada itu tuan-tuan hubungi talian 013-617-1941. Mudah-mudahan mereka akan maklumkan pembahagian-pembahagian di kalangan kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan pada kita keadaan yang terusan.
Semalam kita genap sebulan. Kita telah mengagihkan sumbangan-sumbangan ini sebanyak 33,533 bungkusan kita telah agihkan demikian. Alhamdulillah. Esas Saud tanya, kata ustaz saya dulu Allah sukakan warna hijau. Sebab itu Allah jadikan alam dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Dan Nabi suka warna putih. Sebab itu orang Islam diminta berpakaian putih ketika mana berwukuf di padang Arafah. Seolah-olah berada di padang mahsyar. Ya betul. Apa yang dimaksudkan oleh Esah Saud sebut pada kita ni. Kenapa warna hijau? Banyak sebab lah. Allah jadikan alam ni warna hijau. Warna hijau ni melambang, dipanggil lambang-lambang syurga pada kita. Kemudian ada yang tanya lagi soalan. Yani Hamzan, terima kasih Ustaz di atas ilmu ini. Moga boleh dan diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perbaiki diri kita, lebih takut pada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan cerita keadaan yang kita akan lalui di saat mana kita di barzah nanti insyaAllah. Kemudian ada lagi yang pertanyaan di kalangan kita ni. Sandra Ellie, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih untuk kuliah malam ni. Saya ada soalan berkaitan majlis tahlil. Apa pendapat Ustaz jika tahlil dibuat hanya mengikut hari 3, 7, 20, 40, 100 hari? Saya tak cadangkan demikian. Nak tahlil, bertahlil. Adakah harus dijadikan amalan ataupun afdal untuk buat tahlil sampai hari yang ke-7 saja? Mohon pencerahan Ustaz. Saya nak sebut, jangan tentukan hari. Nak buat tahlil, buatlah malam pertama, malam kedua, malam ke-30, malam ke-200, malam ke-1000, malam, buatlah malam bertahlil untuk pada diri kita demikian. Untuk kita sentiasa demikian. La tahzan sebut. Kalau masuk tandas, perlu tutup kepala kan? Maksudnya pakai tudung ke? Ya, tutup atas kepala ni. Sunnah dia panggil demikian. Cara Rasulullah SAW lakukan. Fazil Jaludin, salam Ustaz. Nak tanya, adakah para Nabi juga kena himpitan kubur? Ulama-ulama sebut, Nabi diselamatkan. Nabi tak kena himpitan kubur. Dia terselamat daripada himpitan kubur ini. Kemudian pertanyaan lagi tanya. Nuraini Tony, Ustaz, boleh betulkah bila seorang meninggal pada hari Jumaat, insya-Allah dia akan dapat pahala mati syahid dan dilepaskan daripada siksa kubur? Ia ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, tambah dia seorang muslim, seorang mukmin yang baik, maka Allah jadikan kebaikan itu bertambah untuk mereka sebut. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, kalau solat tarawih, Black Chelsea tanya, kalau solat tarawih 8 rakaat, tapi kalau tak ambil witir, adakah sah tarawih 8 rakaat itu Ustaz? Ya sah, tak ada masalah. Siapa yang nak buat tarawih 8 rakaat kemudian dia tak witir, tak witir pun tak apa, tapi bangun pagi esok untuk witir, dipanggil macam. Ada daripada Turki tanya soalan, Furqan Arsalan, can someone help me? I am from Turkey. Because dia tanya tentang mengenai kebanyakan di sana ialah Kristian, disebut demikian. Dan Furqan Arsalan tanya soalan demikian. Sahabat-sahabat yang boleh berhubung dengan beliau tersebut, berhubunglah, mudah-mudahan ada kebaikan. Siapa yang ada kontak untuk nasi bungkus itu? Nasi bungkus ni 013 906 1204 1204 insya-Allah. Ni dah banyak dah yang masuk notification ni, keting-keting masuk ni yang menunjukkan di kalangan kita ni insya-Allah. Salam Ustaz UAD, betul ke ada yang namakan syahid kecil dan syahid besar? Syahid dunia dan akhirat dan syahid akhirat. Ya betul, ada benda demikian. Syahid kecil pun boleh juga, sahabat-sahabat boleh sebut demikian. Syahid besar pun boleh sebut juga demikian. Zati Fauzi tanya, Assalamualaikum Ustaz, perlukah kita mentaati dan menghormati majikan yang zalim, gila kuasa dan tidak berlandaskan agama Islam? Tak perlulah. Taat pada maksiat tak perlu. Taatlah pada yang membawa kepada kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan daripada Instagram pula tanya, nanti letak kat page IG Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan postkan balik perkara yang demikian insya-Allah. Nurul Azwan, Ustaz, nanti Ustaz boleh buat tajuk fasal qada dan bayar fidyah tak? Saya kurang faham. Qada maksudnya kita ganti balik puasa-puasa kita yang kita tertinggal sebelum daripada masuk Ramadan ini. Itu qada.
Dan fidyah kita kena bayar terhadap yang kita tinggal puasa tersebut. Bayar. Bagi saya, qada yang pertama, kemudian yang kedua bayar fidyah. Buat dua-dua pada diri kita ni. Itu lebih baiklah pada diri kita. Walaupun ada pandangan ulama yang sebut, buat salah satu pun cukup dah dia panggil. Tapi bagi saya, buat dua-dua lebih baik. Tak mahal pun. Satu hari kita tinggal, RM2 je kita kena bayar. RM2. Kena sebulan, maknanya RM60 pada diri kita. Jadi tak banyak pun pada kita demikian. InsyaAllah. Kemudian Elura Liam. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah sebab dikenakan himpitan kubur? Adakah sebab lain selain daripada tidak bersuci sepenuhnya? Ya, antaranya tak bersyukur pada Allah. Kena himpitan kubur. Antaranya, kenapa kena himpitan kubur pada diri kita ni? Kerana kita ni tak jaga kebersihan yang disebut dengan air kencing pada diri kita. Ni yang disebut dengan himpitan kubur. Kemudian apa lagi? Ada ulama-ulama sebut kena himpitan kubur ni lagi kerana kekasaran sesama kita. Kita ni kasar di antara kita, suami isteri berkasar di antara satu sama lain. Semua ni menyebabkan berlakunya himpitan kubur. Dan banyak lagi sebab-sebab yang menyebabkan berlakunya himpitan kubur. Osman, link yang dipin rosak Ustaz. Yang dipin derma untuk bill fees tu bukan rosak. Dia dah habis dah, dia tak boleh masuk. Terus ke Matan Center. matancenter.com. Boleh. Di sana pun boleh juga. Maaf puan, post dekat FB Ustaz. Rasanya ada nombor akaun. Ada nombor akaun di atas tu, ada nombor akaun insya-Allah. Azian Muhammad Yusuf sebut, Assalamualaikum Ustaz. Solat yang tertinggal boleh diqadakan bila-bila masa ke Ustaz? Contoh subuh qada lepas solat duha. Boleh tak? Jangan salah. Boleh. Di waktu mana? Bila-bila masa. Asal jangan waktu haram je tak boleh. Bila kita ingat kita nak solat, kita qada terus masa tersebut. Ingat kita waktu mana asar, waktu mana dekat dengan asar, tiba-tiba kita tengok, Allah, aku tak semayang subuh pagi tadi. Semayang subuh terus di waktu tersebut. Alia Bahari, Ustaz, hari tu Ustaz bagi tahu baca Al-Baqarah awal surah pada bahagian kepala jenazah itu sampai berapa ayat? 5 ayat. Baca sampai 5 ayat. 5 ayat dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqna sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, untuk meringankan dan melapangkan dia daripada himpitan kubur dan azab kubur bila kita letak jenazah dalam kubur ini sendiri. Sofi Sadikin, Ustaz, bila mana rasa nak sangat jumpa Allah, tapi bila dengar cerita kematian, himpitan kubur, semua rasa takut. Bagaimana Ustaz perlu nak jumpa Allah? Dan takut itu memang mesti ada tak pada diri seorang? Perhatikan, takut ni biar takut dengan dosa yang kita rasa tak padan untuk nak menghadap depan Allah. Kemudian nak jumpa dengan Allah ni dipanggil rajak. Rajak ni maknanya, ya Allah, kalaulah aku ni dia sampai dekat sini je amalan aku, ya Allah, cukup di sini je amalan, dan layak dah aku masuk dalam syurga, matikanlah aku, ya Allah, aku biar di saat ni, ya Allah. Kemudian kitanya sampai tahap demikian. Kalau berkumpul dua ni dalam hati seseorang, Rasulullah sebut, waktu mana nak mati, takut dan juga harap. Takut dan juga harap berkumpul ni, maka Allah sediakan tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku seorang budak muda kan, bila dia hampir meninggal dunia, Rasulullah pergi ziarah dia. Rasulullah tanya dia, bagaimana perasaan kamu wahai anak muda? Dia kata, berkumpul dua pada saat ini ya Rasulullah. Berkumpul dua pada dia aku ni. Rasa takut dan rasa harap. Takut dihumban dalam neraka, harap untuk masuk dalam syurga. Takut bila mati masuk dalam kubur, dosa-dosa yang banyak. Kemudian harap Allah ampun dosa-dosa ini. Disebut demikian. Rasulullah kata, tak akan berkumpul dalam tubuh badan seorang hamba ini melainkan Allah memberi apa yang diharapkan itu. Mudah-mudahan dapat syurga lah pada orang yang demikian. Muhammad Faris, nak bayar fidyah tu pada siapa? Bayar pada orang miskin. Bayar pada orang miskin. Cari orang-orang miskin, bagi terus. Demikian. Furqan Arslan, Assalamualaikum Ustaz.
when I am memorize 300 je surah from Al-Quran. Tak cukup lagi. 300 ayat kot. 300 ayat. Belum cukup lagi, kena tambah lagi. Biar tambah lagi pada diri kita ni, hafal biar banyak sikit Al-Quran Karim. Because I am going to university beside of this. Tak apa, peringkat awal. Di peringkat awal kita hafal, tapi lama-lama insya-Allah mudah pada diri kita. Ada sahabat kita tanya lagi, Pija Kanisi, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, adab ketika nak membaca Al-Quran bagi wanita jika dia dalam bilik bersendirian, perlu ke pakai tudung? Sebaiknya dia pakai kain tudung. Tapi kalau dia tak pakai kain tudung pun tak apa. Cuma makruh dia dipanggil demikian. Itu cara demikian. Muhammad Fazli jawab, bagus. Al-Quran is the medicine brother. Sebut demikian. Dia cuba everything, but he is dia sebut edited. He say I have to salute this in my mind. Ini kalangan sahabat-sahabat kita ni, pakat-pakat jawab lah. Di kalangan sahabat-sahabat boleh jawab. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke kita qada salat yang telah sekian lama ditinggalkan? Ditanya oleh ZZ Zub. Ya boleh. Boleh kita qada walaupun kita tinggal tu dah 30 tahun. Qada pada diri kita demikian. Boleh jawab. Boleh pada diri kita demikian. Razlan Awang Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah majlis ilmu macam sekarang ni dibuat sepanjang bulan Ramadan? Jika ada juga, jam berapa Ustaz? Saya bercadang majlis sebegini juga lepas pada tarawih. Dalam pukul 10 kita mulakan insya-Allah. Setiap malam bulan Ramadan nanti, sekejap je, dalam setengah jam je cukuplah untuk kita belajar sikit dalam bulan Ramadan ini untuk kita dapatkan kebaikan berterusan. Kejap. Akil 0747 Ustaz, kalau suami arwah akak saya tak ambil peduli langsung tentang anak-anak dia, boleh tak saya ambil tindakan mahkamah? Sedangkan anak-anak dia OKU, kategori fizikal. Sekarang ni baru umur 7 tahun. Boleh, tak ada masalah. Boleh pergi ke mahkamah dan boleh dakwa orang-orang yang sedemikian rupa. Kenapa dia tak nak ambil berat terhadap yang disebut dengan anak dia sendiri? Walaupun anak dia OKU pun anak dia. Anak ni anak ahli syurga. Anak syurga dipanggil demikian. Kenapa kita nak buang anak kita? Dan menjadi tanggungjawab dalam hidup kita. Ni ujian dalam hidup kita untuk kita lakukan demikian. Ustaz, bulan Ramadan diberhentikan seksa kubur. Pernah juga saya dengar ceramah J1 Mini tanya soalan. Ustaz, bulan Ramadan dihentikan seksa kubur. Pernah juga saya dengar ceramah seksa kubur tetapi diteruskan sepanjang Ramadan. Benarkah begitu Ustaz? Bagi orang kafir terseksa sepanjang masa, walaupun dalam bulan Ramadan. Manakala bagi orang mukmin dalam bulan Ramadan diringankan seksa kubur untuknya. Diringankan pada diri dia. Dibandingkan kalau sehari kena 10 kali paluan, bulan Ramadan separuh daripada tersebut. Berbeza keadaan dengan berbeza amalan. Manakala orang mukmin yang dia dekat-dekat dengan amal soleh, katakanlah pahala dia 49% saja ataupun 40% pahala dia, misal contohnya, lalu Allah ringankan, lalu terlepas dia daripada azab kubur di saat yang demikian. Tapi kita tak naklah, biar kita ni tak ada azab kubur. Yang kita dapat ialah nikmat kubur. Baji Melaya tanya, Ustaz, bagaimana kalau orang yang meninggal disebabkan kena sihir? Adakah dia syahid? Ya, syahid. Syahid akhirat dipanggil demikian. Orang yang mati, meninggal dunia kerana dia dalam keadaan yang dia meninggal dunia kerana dalam keadaan dia kena sihir, pahala dia dapat pahala syahid akhirat untuk diri dia. Manakala perlu dia disolatkan jenazah dia dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, ni Ahmad Faizal. Assalamualaikum Ustaz. Sejuk hati bila dengar tazkirah Ustaz. Mudah-mudahan amin. Hari itu Ustaz datang Masjid Tamim Jaya Balakong, sempat bersalam dengan Ustaz. Lepas tu sekarang sonok bila tengok live Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ni Ahmad Faizal. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan ni Ahmad Faizal dan keluarga ni Ahmad Faizal. Cik Rahimah Ritak, Ustaz, boleh ke kita bayar fidyah pada adik-beradik ataupun ahli keluarga sendiri? Boleh.
Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat adik-beradik dan ahli keluarga kita miskin dan susah. Boleh. Tak ada masalah. Bukan tanggungan kita. Kalau dia bukan tanggungan kita. Kalau dia tanggungan kita, tak boleh. Tak boleh pada dia kita demikian. Salam Ustaz. Yang tanya tadi. Salam Ustaz. Lorin Smith tanya. Salam Ustaz. Saya baca Al-Quran untuk ubati kesedihan. Tapi semakin baca hati makin sedih dan sayu. Macam mana tu Ustaz? Ya, bukan. Biar kita baca sampailah kita rasa gembira. Jangan berhenti. Kadang-kadang gangguan syaitan itu. Syaitan ni dia ganggu pada kita, dia tahu hajat kita baca nak suruh gembira. Dia buat semakin sedih. Lawan lagi. Baca lagi. Sebagaimana kadang-kadang kan ada ubat-ubat yang kita makan, mula-mula kita makan semakin teruk sakit kita, tapi lama-lama hilang sakit kita bila kita sentiasa istiqamah dengan makan ubat ni. Ada ubat-ubat tertentu mula-mula kita makan tu dia jadi semakin teruk keluar penyakit-penyakit pada kita, tapi 2-3 hari lepas tersebut dia semakin hilang. Demikian juga dengan baca Quran. Baca Quran ni mula-mula baca tu rasa sedih sekejap, rasa sedih, lawan, lama-lama kita akan rasa nikmat dan rasa lazat dalam ibadah kita pada Allah. Syahriza Ilham Muhammad, terbaik bro, orang yang sentiasa ingat akan hari penyesalan. Alhamdulillah. Kemudian Ijam Akid, Ustaz, macam mana kiraan fidyah ya? RM2 tadi, RM2 sehari yang tertinggal. Dan macam mana bayarannya? Bayar pada orang miskin. Katakanlah kita tertinggal 2 tahun, tapi dia menjadi double pada tahun yang kedua. RM2 tahun yang kedua jadi RM4 sehari. Itu jangan tinggal lama. Dia panggil demikian. Salam Ustaz, doakan saya agar diberi hidayah Allah ikan pusu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada ikan pusu dan menjadi semakin soleh dalam hidup ini insya-Allah. Bidadari Amirida, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bayar fidyah ke orang miskin, tapi orang miskin tu tak solat, macam mana tu Ustaz? Cari orang miskin yang solat. Jangan bagi pada orang miskin yang tak solat. Cari orang miskin yang solat. Ramai lagi orang miskin yang dia semakin dia susah tapi dia tak tinggal Allah. Cari orang yang demikian. Tak payah bagi pada orang miskin yang tak solat tadi. Sehinggalah dia solat. Bila dia solat, dia tutup aurat, kita bagi pun boleh. Boleh juga keadaan demikian. Ada orang yang dia bagi, kemudian dia bagi tahu solat, jangan tak solat, pun boleh juga. Pada kita kadang-kadang dengan kita bagi tu menyebabkan dia ni semakin taat pada Allah. Ada orang yang jenis demikian. Nur Aini Zulkifli tanya, Ustaz, apa hukum kita sedekah tapi kita tunjuk di media sosial tujuan untuk orang lain turut bantu orang susah? Sunat dan digalakkan. Boleh buat demikian. Dan memang itu pun di antara yang diajar dalam Islam. Kita tunjuk kita sedekah dengan tujuan bagi semangat pada orang lain. Oh, bersedekah, tengok orang tu bersedekah, orang tu dia buat, kita mesti tanding dia lagi. Kita mesti banyak lagi sedekah dibandingkan dengan dia. Ini berlumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dengan kamu berlumbalah untuk tengok orang yang buat baik, kamu semakin baik dalam hidup kamu. Dipanggil demikian. Kemudian ada tanya soalan tahajud tu. Sekejap, turunkan. Wanju tanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni. Saya nak solat tahajud tapi saya tak tidur. Saya terus buat pas solat taubat dan witir. Boleh ke Ustaz? Boleh. Ustaz, saya banyak dosa pada kedua ibu bapa. Saya hantar kedua ibu bapa pergi buat haji supaya keduanya ampunkan saya. Dah selawat 1000 kali setiap hari, tak putus doa keduanya. Jawapannya, Ustaz, saya selalu ingat masa silam pada diri Wanju ini sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa itu, wahai Wanju, dan Allah jadikan pada Wanju ni di antara orang-orang yang saleh dan salihah dalam hidup dan diberkati dalam hidup. Amalan yang dibuat tu memang cantik dah. Dah selawat 1000 kali sehari, setiap hari tak putus doa pada kedua ibu bapa. Tu pun satu amalan yang bagus. Teruskan dan teruskan. Jangan putus asa dalam melakukan kebaikan ini. Mudah-mudahan dosa kita dahulu terampun dengan amalan yang saleh yang kita lakukan. Hairun Anwar, Assalamualaikum Ustaz. Bayar zakat untuk ahli keluarga kita yang susah kecuali bukan ibu bapa. Boleh ke Ustaz? Adik-beradik kita yang bukan tanggungan kita, boleh kita keluarkan zakat pada dia. Boleh bagi zakat pada dia. Tapi kalau yang di bawah tanggungan kita, tak boleh. Yang bawah tanggungan dipanggil nafkah wajib yang kita kena tunaikan.
Ada pun adik-beradik kita yang bukan di bawah tanggungan kita, tapi dia susah, maka kita boleh keluarkan zakat untuknya. Salam Ustaz, bila baca Quran sekali dengan terjemahan menjadikan kita rasa pelbagai perasaan ketika membacanya. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga dapat pahala kita demikian. Salam Ustaz, kawan saya tagih ketum. Macam mana nak puasa Ustaz? Lepuk je atas kepala dia tu. Senang ceritanya. Tagih ketum dalam hidup ni, dia je perlu untuk ditarik dan untuk dipulihkan diri dia daripada penyakit yang demikian. Kena pasti wajib untuk dia puasa. Kemudian Wan Azrina, salam Ustaz, roh kita masuk semula ke dalam jasad kita ke bila kita mula masuk ke dalam kubur? Ya, masuk. Rasulullah sebut masuk bahagian kepala dia, depan nanti kita akan jumpa. Ada masuk bahagian dada, ada yang sebahagian tubuh badan dia. InsyaAllah kita akan sampai dalam bab fitnah kubur nanti. InsyaAllah kita akan cerita perkara demikian. Salam Ustaz. Ustaz, seronok bila saya share kuliah ini. Nampak family saya pun ramai yang join. Walaupun rumah lain-lain, Alhamdulillah. Terima kasih pada Puteri Izura yang turut share. Tuan-tuan nak buat pahala. Tuan-tuan buat pahala dengan share je. Tekan share. Tekan je button share tu, masuk dalam wall tuan-tuan. Dan tuan-tuan sebar kebaikan juga. Kuliah yang saya sebut ni, tuan-tuan tak perlu kuliah, tapi tuan-tuan dapat pahala daripada kuliah yang saya lakukan ini. Satu. Yang kedua, tuan-tuan boleh maklumkan pada orang ramai. Follow misalnya contohnya. Ataupun kita tag kawan-kawan kita. Ataupun kita maklum pada kawan-kawan kita. Kita tulis dalam WhatsApp group kita. Hantar je link tiap-tiap malam. Kuliah-kuliah sebegini. Tuan-tuan subscribe. Tekan subscribe di YouTube. Di YouTube tuan-tuan, saya dipahamkan ada TV kat rumah masing-masing kan. TV kita ni boleh melayari internet. Ada di kalangan kita, dia tengok Netflix, dia tengok yang disebut YouTube dan sebagainya. Kat TV tu, tuan-tuan tekan je button. Button apa dia? Subscribe. Tekan je button di YouTube tu, subscribe Ustaz Live. Ustaz Live ni, kita ambil daripada demikian. Tuan-tuan tekan je button merah tu, subscribe tersebut. Kemudian, bila je masuk je yang disebut dengan apa dia, kuliah-kuliah ni, ada je kuliah, dia akan bunyi dekat handphone tuan-tuan. Ting, dia bunyi notification sampai pada handphone tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar kuliah. Duduk kat mana pun kita dapat pahala di kalangan kita. Kemudian share. Kemudian button yang ada tu tuan-tuan tengok. Yang di screen kan subscribe tu. Tuan-tuan tekan button tersebut. Bila tekan button tu, dia akan menyebabkan di waktu ini tuan-tuan akan dapat notification tu, loceng yang ada tersebut. Tuan-tuan boleh dapatkan manfaat yang demikian. Ketuk dengan lesung. Ya. Nampak payah sangat, ketuk tu. Lepuk dia atas badan dia. Alia Bahari, Ustaz. Sekejap. Alia Bahari tanya, Ustaz, masa tajuk bacaan ketika menguburkan jenazah hari itu, pada bahagian kaki jenazah tu baca Al-Baqarah. Yang akhir itu daripada ayat berapa Ustaz? Daripada ayat amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Daripada akhir surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh tengok dalam di awal surah Al-Baqarah tu, tuan-tuan boleh baca di awal surah Al-Baqarah, kemudian di akhir surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar untuk kita baca surah Al-Baqarah ini. Di akhir sebut amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, ataupun nak ambil lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tu ayat yang kita baca bila turunkan jenazah ke dalam kubur, insya-Allah. Mudah-mudahan dia ringan kuburnya dan lapang kubur dia, sambil apa dia? Sambil ambil tanah tu ringgis di atas jenazah tersebut. Itu satu cara yang dilakukan dan disunnahkan pada kita untuk kita lakukan demikian. Khadijah Marzuki, dia Kak Angah tanya, Assalamualaikum Ustaz, bila rasa kulit daging bergetar sedikit, lepas tu hilang, adakah tanda-tanda ajal? Boleh jadi tanda. Kerana Allah ni bila dia nak matikan seorang, Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tanda tu berbeza-beza orang berdasar pada berbeza-beza amalan yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Kemudian Muhammad Hanafi tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak qada solat yang lama dah ditinggalkan, dah tak tahu berapa bilangan. Solat je bila-bila masa dalam hidup kita. Mudah-mudahan walaupun kita solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat qada, tak tahu berapa pun buat, lagi mana kita hidup. Dan bila kita yakin aku dah qada semua dah solat aku, maka di saat tersebut sesuailah untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dengan ilmu Rus KLCC sebut demikian. Mudah-mudahan, terima kasih di atas doa Rus dan juga di kalangan siapa saja di kalangan kita ni, insya-Allah. Kemudian salam Ustaz, kalau kita nak sedekah yang orang sudah mati, kena sebut nama penuh kau Ustaz? Cik ni tanya soalan demikian. Kena sebut belaka kau nama penuh? Tak semesti, tapi niat pada kita, ya Allah, sampaikanlah pahala ini pada maksud saya, ya Allah, sampai pahala tersebut. Itu dia cara demikian pada diri kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi keberkatan pada diri kita dengan keadaan-keadaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.